Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat topik tolak pecahan sama penyebut. Sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang pertama. 7/8 tolak 5/8. Tajuk kita adalah tolak pecahan dengan sama penyebut. Sekarang penyebut dah sama dah. Okey, nombor bawah ni kita panggil penyebut, nombor atas ni kita panggil pengangka. Bila penyebut dah sama, kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Kamu jangan tolak penyebut dengan penyebut. Kamu ambil 8, tolak 8 dapat sifar, itu adalah cara yang salah. Kamu jangan usik penyebut. Bila penyebut dah sama, kamu jangan usik dah penyebut itu. Okey, kita hanya boleh usik pengangka dan pengangka. 7 tolak 5. 8 ini kekal. Jadi, langkah pertama, per dengan 8. Walaupun ada 2 kali 8, kita tulis sekali je. Okey, 7 tolak 5. 7 tolak 5. 7 tolak 5 dapat 2 per dengan 8. Okey, kita tengok jawapan kita. 2/8. 2 dan 8 ini ada dalam jawapan sifir 2. Bila dua-dua nombor ini ada dalam jawapan sifir 2 ataupun dalam jawapan mana-mana sifir, kita kena permudahkan pecahan ini. Jadi kita tengok sifir 2. Okey, tengok dekat sifir 2. 1 kali 2, 2. Okey, 2 ni ada dekat sini. Seterusnya, 4 kali 2, 8. Okey, 8 ini ada dekat sini. Jadi kita kena permudahkan pecahan ini menggunakan operasi bahagi. Atas dan bawah ni kita tulis operasi bahagi. Kita gunakan sifir 2. Kita tulis 2 dekat sini, 2 dekat sini. Sama dengan. Okey, berapa kali 2 dapat 2? Tengok dekat sini. 1 kali 2, 2. Jadi atas adalah 1 per dengan, okey, berapa kali 2 dapat 8? 4 kali 2, 8. Jadi bawah adalah 4. 4 kali 2, 8. Jadi jawapan terakhir adalah 1/4. Ingat, untuk tajuk pecahan, kita kena bagi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas ataupun bentuk yang paling termudah. Jangan kamu bagi jawapan macam ini, 2/8 dalam sifir yang sama. Okey, kita kena bagi jawapan dalam bentuk yang paling termudah. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 7/9 tolak 4/9. Nombor bercampur, tolak pecahan wajar. Okey, tajuk kita adalah tolak pecahan dengan sama penyebut. Bila penyebut dah sama, kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Tapi dekat sini, ini adalah nombor bercampur. Ada 1 kat depan. Bila ada 1 kat depan, ini kita panggil nombor bercampur. Jadi langkah pertama, 1 ni mesti kena tulis balik. 1, okey, 9 dan 9 dah sama. Jadi kita tulis sekali je. Per dengan 9. Bila penyebut dah sama, pengangka kita boleh tolak. 7 tolak 4. Okey, sekarang salin balik 1. Okey, per dengan 9. 7 tolak 4 adalah 3. Jawapan kita adalah 1/3/9. Setiap kali bila kamu dah tulis jawapan pecahan macam ini, kamu tengok balik sama ada. Okey, nombor ini dengan nombor ini ada tak dalam sifir yang sama? 3 dan 9 ini ada dalam sifir 3. Tengok dekat sini. 1 kali 3, 3. Okey. 9. Okey. 3 kali 3, 9. Jadi, dua-dua nombor ini ada dalam sifir 3. Bermakna kita kena permudahkan pecahan ini dengan menggunakan operasi bahagi. Bahagi dengan sifir 3. Okey, kita bubuh bahagi. Bahagi. Sifir 3. Okey, bubuh sama dengan. Okey, jarak sikit. Tulis. Okey, berapa kali 3 dapat 3? 1 kali 3, 3. Jadi tulis 1. Per dengan berapa kali 3 dapat 9? 3 kali 3 dapat 9. Jadi bawah adalah 3. Okey, 1 ni salin balik. Jangan lupa 1 ni. Okey, jawapan kita adalah 1/3. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 1 tolak 2/7. Okey, nombor bulat tolak dengan pecahan wajar. Ingat, nombor bulat ini terus tak boleh tolak dengan pecahan wajar. Nombor bulat ini mesti kena tukar jadi pecahan. Jadi kita kena tengok dekat penyebut dekat sini.
Okey, sini ada 7. Jadi 1 ni kita kena tukar jadi pecahan. Okey. 1 ni kita tukar jadi pecahan. Kita tengok dekat sini ada penyebut 7 kan? Jadi 1 ni kita samakan dengan 7/7. Kenapa 1 jadi 7/7? Okey, per ini maksudnya bahagi. 7 bahagi 7. Okey, berapa kali 7 dapat 7? Jadi 1. Okey, 1 kali 7, 7. Sebab itu 1 ni kita tukar jadi 7/7. 7/7 juga sama dengan 1. Bila pengangka dan penyebut adalah nombor yang sama, ia sama dengan 1. Contohnya, 8/8 sama dengan 1. 10/10 sama dengan 1. 1000 per dengan 1000 sama dengan 1. Tak kisahlah nombor itu besar mana pun, kalau pengangka dan penyebut adalah nombor yang sama, ia sama dengan nombor 1. Okey, 1 boleh juga sama dengan 2000 per dengan 2000. Tapi dekat sini penyebut adalah 7. Sebab itu kita tukar 1 jadi 7/7. Sekarang jadikan 1 ni 7/7 tolak 2/7. Okey, penyebut dah sama, kita per dengan 7. 7 tolak 2 sama dengan 5. Jadi jawapan kita adalah 5/7. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang keempat. 3 tolak 1/4. Nombor bulat tolak dengan pecahan wajar. Soalan ini lebih kurang sama macam contoh yang lepas. Cuma contoh lepas depan ada 1. Sekarang ada 3. Okey, 3 tolak 1/4. 3 ini kita kena ubah jadi pecahan. Okey, pertama sekali, dari 3 ini kita kena keluarkan 1. Okey, 3 dah keluarkan 1, tinggal lagi 2. Tulis dulu 2 dekat sini. Okey. 1 ni kena tukar jadi pecahan. Tengok dekat sini penyebut dia 4. Jadi 1 ni kena sama dengan 4/4. Salin 4/4 ini tulis dekat sini. Tolak 1/4 sama dengan. Okey, sekarang penyebut dah sama. Pengangka dan pengangka kita boleh tolak. Jadi, tulis dulu nombor ini. Tulis 2 besar-besar. Per. Okey, 4 dan 4. Sini pun 4. 4 tolak 1. Tulis 2. Per dengan 4. Okey, 4 tolak 1. 3. Jadi jawapan kita adalah 2/3/4. Ingat, nombor bulat ini nak tolak dengan pecahan, mesti kena keluarkan 1 dulu. Sebab sini ada 3 kan, bila dah keluarkan 1, tinggal lagi 2. Okey, 1 ni kita ubah jadi pecahan. Sebab apa 4/4? Sebab sini ada penyebut dia 4. Kita kena bagi penyebut yang sama. Jadi kita tulis 4/4. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kelima. 4 tolak 2/3/5. Nombor bulat tolak dengan nombor bercampur. Ingat, kalau ada nombor bulat tolak dengan pecahan, nombor bulat ini mesti kena tukar jadi pecahan. 4 ini kena keluarkan 1 dulu. 4 keluarkan 1, tinggal lagi 3. Okey, 4 keluarkan 1 sama dengan, okey, 4 akan jadi 3 dekat sini. Okey, 1 ni kena ubah jadi pecahan. Jadi kita rujuk dekat penyebut dekat sini. Sini adalah 5. Jadi 1 akan jadi 5/5. Kalau sini penyebut dia 3 ataupun 4, kalau 3, ia akan jadi 3/3. Kalau sini penyebut dia 6, ini akan jadi 6/6. Okey. Sekarang penyebut dia adalah 5. Sebab itu 1 ni jadi 5/5. Salin 5/5 dekat sini. Okey, tolak. Okey, kita kena salin yang ni semua. 2/3/5 sama dengan. Okey, untuk soalan ini penyebut dah sama, kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Tapi kita kena juga tolak nombor bulat ke depan ini. 3 kena tolak dengan 2. 3 tolak 2, 5 ni kena tolak dengan 3. Okey. Tulis dulu 3 tolak 2. 3 tolak
2. Okey, tambah. Okey, bila kita tolak nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan seterusnya ni kena bubuh tambah dulu. Sebelum kita tulis pecahan seterusnya, kita bubuh tambah dulu. Okey, per dengan 5. 5 tolak 3. 5 tolak 3. Okey, 3 tolak 2 dapat 1. Tambah 5 tolak 3 dapat 2 per 5. Okey, jawapan terakhir buang tambah ni, kita tulis 1. 1 2 per 5. Okey, jawapan terakhir adalah 1 2 per 5. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. 5 7 per 10 tolak 2 3 per 10 tolak 1 1 per 10. Kita kena tolak 3 nombor pecahan. Okey, ada nombor bercampur, ada nombor bercampur, ada nombor bercampur. Penyebut dah sama. Jadi kita boleh tolak pengangka dan pengangka, nombor bulat dengan nombor bulat. Okey, langkah pertama kita tulis nombor bulat dulu. 5 tolak 2 tolak 1. 5 tolak 2 tolak 1. Okey, sebelum tulis pecahan kita kena bubuh tambah. Sekarang 7 tolak 3 tolak 1. 7 tolak 3 tolak 1 per dengan 10. Okey, 5 tolak 2 dapat 3, 3 tolak 1 dapat 2. Bubuh tambah. 7 tolak 3 dapat 4, 4 tolak 1 dapat 3. Per dengan 10. Okey, sekarang 2 tambah 3 per 10 kita boleh tulis 2 3 per 10. Jadi jawapan terakhir adalah 2 3 per 10. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 4 3 per 7 tolak 2 per 7 tolak 2 5 per 7. Okey, penyebut dah sama, kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Okey, tengok dekat sini. 3 tolak 2 dapat 1. 1 nak tolak 5, tak boleh. Kita tak boleh ikut cara contoh lepas. Contoh lepas, kita tengok. 7 tolak 3 dapat 4. 4 boleh tolak dengan 1. 4 nombor besar boleh tolak dengan nombor kecil. Kita dapat 3 kan? Okey, tapi contoh yang sekarang ini 3 tolak 2 boleh. 3 tolak 2 dapat 1. 1 tak boleh tolak dengan 5. Jadi untuk contoh ini, untuk soalan ini, okey, nombor bercampur dan nombor bercampur ini kita kena tukar jadi pecahan tak wajar. Untuk tukar jadi pecahan tak wajar, kita kena buat operasi darab dekat sini, operasi tambah dekat sini. Sama juga dekat sini. Darab dekat sini, tambah dekat sini. Okey, sekarang 7 kali 4, 28. 28 tambah 3 dapat 31 per 7. Tolak 2 per 7. Tolak 7 kali 2 dapat 14. 14 tambah 5 dapat 19. Per dengan 7. Baru boleh tolak pengangka dan pengangka. Sekarang pertama sekali dah jadi nombor besar dah 31. 31 boleh tolak 2. Dapat hasil tolak, kita boleh tolak dengan 19. Sekarang bubuh per 7. 31 tolak 2 tolak 19. Okey, kita boleh buat bentuk lazim dekat sini. 31 tolak 2 dapat, okey, 11 tolak 2 dapat 9. Okey, tulis 29. Tolak dengan 19. Tolak lagi sekali, 19. 9 tolak 9, sifar. 2 tolak 1 dapat 1. Jadi dapat jawapan 10 per 7. Tengok dekat sini. 10 per 7 adalah pecahan tak wajar. Untuk tajuk pecahan, jawapan terakhir jangan bagi dalam pecahan tak wajar. Kita kena ubah jadi nombor bercampur. Untuk ubah jadi nombor bercampur, 10 per 7 ini kita kena ubah jadi
10 bahagi 7. Kita kena buat operasi bahagi. Okey, 10 dekat dalam, 7 dekat luar. Jadi 1 kali 7, 7. Okey, 1 kali 7 dapat 7, 10 tolak 7. Ini sifar, ini 10. 10 tolak 7 dapat 3. Sekarang kita kena susun dalam nombor bercampur. Yang ini tulis A, yang ini B, yang ini C. Jadi jawapan kita tulis dekat sini. Okay, A adalah 1, tulis besar-besar. B adalah 3, tulis 3 per dengan C adalah 7. Jadi jawapan terakhir adalah 13/7. Baik murid-murid, ini adalah sedikit latihan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.